الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ووليه خير نبي صلى رحمة للعالمين بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم tidak dimaafkan dalam hati Allah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Hendaklah sentiasa kita bermuhasabahkan dan memerhatikan hati-hati kita agar kita sentiasa muraqabah merasai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mengetahui dan memerhatikan, sentiasa mendengar segala apa yang keluar daripada tindakan kita. Sesungguhnya ketakwaan satu-satunya jalan kemuliaan. Ketakwaan kepada Allah sahaja jalan kemenangan dan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan, yakni maksudnya tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ikhlas, menyembah dengan penuh keikhlasan, mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Tidak Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di tempat yang lain, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri menyembahku. Aku tidak menginginkan daripada mereka supaya memberi makan dan memberi minum kepadaku. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki dan Allah lah yang maha dapat berkata. Tidak memaafkan kepada Allah. Jauh sejauh manakah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan di dalam dua ayat tadi? Sejauh manakah kita mempraktikkan keikhlasan di dalam setiap kelakuan tindakan kita di dalam kehidupan ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahawa tidaklah tujuan kita diciptakan di atas dunia ini
untuk mengumpulkan kekayaan, untuk hidup dengan senang dan mewah. Tidaklah tujuan kita hidup di atas dunia ini untuk menikmati makanan-makanan yang lazat, untuk pergi bercuti rendah di sana dan di sini. Tetapi tujuan sebenar kita diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, tidak menyembah melainkan hanya pada Allah, tidak mensyirikkan Allah di dalam niat dan tindakan. Niat adalah sesuatu yang berada di dalam hati, keagamaan yang disertakan dengan perbuatan. Niat yang ikhlas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Jika para ulama menyebut para mereka tidak dapat menulis tentang keikhlasan seseorang. Keikhlasan seseorang hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi hidayah, yang menggerakkan hati seseorang supaya ikhlas. Dan dia adalah sahaja yang Maha Mengetahui sejauh mana keikhlasan seseorang. Tidak memahami dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan adalah diakibatkan berdasarkan pada niat. Dan kedua-duanya bagi setiap seseorang apa yang dia niatkan. Kalau seseorang itu meniatkan dengan amalan yang kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Kalau seseorang itu berniat dengan tolaknya kira-kira untuk mendapatkan keredaan Allah, maka dia akan mendapatkan keredaan Allah insyaAllah. Kalau seseorang itu berniat dengan sedekah yang digulurkan untuk merebut pahala yang disediakan oleh Allah SWT, maka dia akan mendapat pahala itu insyaAllah. Tetapi jika seseorang berniatkan dengan amalan kebaikan yang dilakukan untuk mendapat pujian, untuk mendapat penghargaan daripada manusia, untuk mendapat apa yang baik, untuk menciptakan apa kemajuran, maka dia juga akan mendapat apa yang dia niatkan. Allah akan mentakdirkan manusia memuji dalam perbuatan yang baik itu. Allah akan mengangkat namanya di sisi manusia. Tetapi malamnya kerja baik yang dilakukan itu tidak sampai ke akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ganjaran yang lebih besar bagi seseorang yang melakukan hijrah dengan ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, melainkan dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dengan artinya dia mendapat keridaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berhijrah semata-mata untuk mendapatkan harapan dunia atau untuk mengajar kekasihnya, perempuan yang dicintai untuk dikahwini, maka dia juga akan mendapat apa yang diniatkan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengasihi hamba-hambanya, diberikan kepada setiap seorang hamba yang ikut kehendak hati mereka. Setiap yang menghendaki dunia, maka dia akan mendapat dunia. Setiap yang menghendaki akhirat, maka dia juga akan mendapat akhirat. Tidak dimaafkan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini amat jelas
amat jelas di dalam pengetahuan kita semua. Tetapi sejauh manakah? Sejauh manakah kita mempraktikkan? Sejauh manakah kita sedar dan tidak lalai dan reka dalam menjaga hati kita supaya setiap tindakan, tingkah laku, amalan kebaikan yang kita lakukan semata-mata diniatkan kerana Allah, semata-mata diniatkan untuk mendapatkan jalan kita, untuk menjauhkan diri daripada api neraka. Sejauh manakah kita melakukan sesuatu dengan niat, ataupun kebanyakan daripada kita menjalani kehidupan harian, aktiviti harian dengan tanpa mengingati Allah, lantas tidak berniat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Suyuti di dalam kitab beliau yang masyhur Al-Asbab wal Nawaqid menjelaskan di dalam bahagian mengatakan bahawa tujuan niat di dalam syariat ada dua tujuan. Yang pertama, ditafsirkan baina al-ibadah wal 'adat, untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Seseorang yang makan tanpa berniat kerana untuk mendapatkan kekuatan untuk melakukan amal ibadah, maka makan itu menjadi adat kebiasaan. Seseorang yang mati tanpa berniat untuk bersuci, untuk menjadi hamba Allah yang bersih kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebersihan, maka matinya itu hanyalah adat kebiasaan. Ia tidak mendapat apa-apa pahala dari aktivitinya tadi. Tetapi orang yang hatinya hidup dan ingat selalu kepada Allah, dia tidak merebut peluang-peluang pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia naik kenderaan, tetapi kenderaan yang dinaiki tidak sama seperti naiknya kawan-kawan yang lain. Orang lain yang kenderaan tidak mendapat apa-apa pahala. Sedangkan seorang yang beriman dan hatinya hidup, dia naik kenderaan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan rumah mencari rezeki, menjalankan tugas sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, laksanakan tanggungjawab menafkahkan keluarga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lantas naiknya dia kenderaan itu mendapat pahala seperti dia melakukan ibadah. Begitu juga apabila seseorang itu tidur, sekiranya tiba pada waktu malam, orang yang lalai dan mereka terus meletakkan kepalanya atau mengingati Allah. Tetapi orang yang beriman yang bijak merebut peluang pahala yang disediakan oleh Allah. Dia akan lihat tujuan untuk tidur untuk mendapat kesehatan dan mendapat kekuatan semula untuk bangun kehidupan alam yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dia adalah satu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kerana dia tidak memerlukan tenaga yang banyak. Setiap seorang boleh berniat. Sebab itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketika diminta oleh anaknya